nyata ada percobaan itu. Belum ada jawapan rasmi, tapi apa maksud saya jelaskan perkara ini? Tadi surah Mas-Habub besar ni, kalau bagi perempuan. Maknanya setiap undi, saudara, setiap tenaga daripada sekarang, ini bukan jentera PAS, jentera keadilan, jentera DAP atau Pakatan Rakyat. Ini bagi saya lebih besar daripada jentera tiga-tiga parti ini adalah jentera rakyat yang bangkit menuntut hak mereka. Ya. Parti-parti akan membantu bersih dan badan-badan lain memantau. Tapi saudara akan harus bangun sebelum sebaik saja diumumkan tarikh pilihan raya, kita akan adakan jentera kita jutaan rakyat menjadi pemantau. Kita nak tengok siapa yang berani menipu. Lesing. Ya. I mean, you can't rob our rights. Ini bukan soal mainan. Pilihan raya ini ruang untuk kita memilih. Agak bebas dan adil. Nak harap jentera sekatan kuat. Tapi kalau semua rakyat, setiap yang sedar, terutama di kalangan anak muda, saya tekankan anak muda kerana saudara juga tahu, Arab Spring kah, Reformasi Indonesia kah, Orange Revolution kah, penyokong masa Cory Aquino kah, semua itu, ya, ada juga yang jentera lama, tetapi yang penentunya ialah semangat, keputusan semangat idealisme anak-anak muda. Saudara tuntut perubahan. Saudara mahu supaya hal rasuah dihapuskan. Ini mustahil berlaku. Tidak pernah dalam sejarah dunia perubahan itu berlaku atas tindakan pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Mana ada tindakan? Saudara bayangkan sekarang, apa tindakan? AES bising. Tangguh sekejap. Belum tentu. Menang pilihan raya, dia jalan balik kalau UMNO BN. Sudah jangan percaya, boy. GST. Mana cukai yang akan membebankan rakyat miskin. Petani, nelayan, pekerja, orang bawah. GST kerana kempen yang besar-besaran ditangguhkan. Saudara, kita doa supaya kita menang. Tapi katakanlah UMNO BN menang semula, GST dilaksanakan lagi. Sebab itu saudara, apa yang kita ungkapkan dalam Pakatan Rakyat ini, seperti mana saudara dengar tadi YB Kit siang dan Tuanku Hadi Awang dan pimpinan lain, ialah cara dan kaedah menyelamatkan Malaysia. Saudara, believe, percaya, kita ada percobaan. Selangor, Pulau Pinang, Kedah, dan lebih-lebih lagi Kelantan yang lama. Malah Terengganu sendiri pun, dalam tempoh 4 tahun, kerajaan Terengganu di bawah pimpinan Tuanku Hadi Awang. Apa langkah pertama? Masuk, batal tol. Kedua, batal cukai pintu. Sudah hal yang boleh dilakukan. Cuma disabotaj oleh kerajaan persekutuan bila dibatalkan royalty untuk Terengganu. Sebab itu bagi kita, hal ini menjadi peringatan kepada kita. Contoh yang terbatas yang mampu dilaksanakan oleh negeri dilakukan. Selangor yang sudah dengar tiap hari TV3 dalam bacaan putusan, paip air pecah. Saudara, di Negeri Sembilan, paip air tak pernah pecah. Di Bintulu, paip air memang cantik baru dipasang. Tak pecah. Tapi air tak pernah ada. Tidak dilaporkan. Yang nyata apa dia? 4 tahun kerajaan negeri Selangor. Air percuma bagi rakyat. Kerajaan mampu bayar hampir setengah bilion ringgit untuk bayar rakyat. Sudah tahu Kelantan, saya ulang banyak kali. Kerana rakyat, orang Melayu, orang Cina, India, Dayak, Kadaran harus tahu.
Kalau nak katakan orang politik ini semua sama, tanya Tok Guru Hadi Awang. Dia jadi menteri besar. Berapa ribu ekar balak yang dia ambil. Tanya Tok Guru Ning Aziz, 23 tahun menteri besar. 1 inci tanah kerajaan dia tak pernah ambil. Sudah. Tanya menteri-menteri besar lagi UMNO. Tanya Lajim mengenai Musa Aman. Ya, bukan Musa Hasan. Musa Hasan dah baik sikit dengan kita sekarang. Sudah. Tidak ada rekod. Yang ada rompak dan rampas. Ada tindakan? Tidak ada. Disebut tadi 40 juta dibawa masuk. Semua pertahankan. Padahal semua kita undang. Sudah tahu undang. Sudah rakyat tidak bodoh. You nak bawa masuk 20,000 ringgit, disoal. Kena declare. Tapi 40 juta, bank negara pun diam, commercial crime pun diam, SPRM pun tak dapat baca laporan. Ini macam kita cerita siasatan daripada Hertoyo dulu. Nampak rumah besar? Tak nampak. Kami bukan tak kaji, kami kaji. Tapi cari-cari rumah terlindung, pokok tinggi. Bagaimana kapal selam? Kamu tak kasih siasat? Tak. Kami tunggu, tak naik-naik. Ini tak ada kapal. Ini yang berlaku. That means there is virtually no trust or confidence in these institutions. Kalau tanya apa kelemahan paling besar UMNO Barisan Nasional, orang tak percaya lagi. Ada masalah tak percaya. Apa tindakan isu lembu kondo? Tak ada. Yang tindakan yang paling berkesan ialah Datuk Najib Menteri Wanita. Dan saya ucap tahniah kerana dia Menteri Wanita pertama dalam dunia sebagai seorang lelaki. Jadi sudah, saya sebut pasal hutang. Dan baru-baru ini masalah tindakan rakus dan angkuh dan sombong dan rasuah dan penyelewengan diteruskan. Sudah tahu beberapa tahun yang lalu pimpinan Pakatan Rakyat menyerang IPP, Dana Kuasa Elektrik Bebas. Hampir semua ceramah kita katakan beli gas dari Petronas harga murah, jual kepada TNB harga mahal. TNB kenakan rakyat harga elektrik yang meningkat. Untung IPP bilion-bilion, subsidi kerajaan 20 bilion. Bila kita lakukan itu semua, tak semena-mena, secara diam, kerajaan runding dengan syarikat-syarikat ini. Genting Sanyen jual kembali kepada kerajaan 1.9 bilion ringgit. Ananda Krishnan jual kepada khazanah 8.5 bilion ringgit. Untung dah berbilion ringgit, jual dengan premium yang paling tinggi yang mengejutkan pelabur-pelabur negara. Saudara, saya nak bagi tahu. Saudara. Doa, ikhtiar dan doa. Kita menang, kita heret mereka, kita kaji semula undang-undang ini. Nak jadi pemimpin mesti berani. Mesti berani pertahankan hak rakyat. Ini wang negara, wang rakyat. Naik-naik 200 ringgit pun susah. Harga barang naik, harga gula naik. Kamu masih nak rampas hak rakyat. Saya nak bagi tahu saudara. Menang kita putra saya. Kita heret orang agreement. Untung berbilion-bilion. Ini apa punya sistem? Ya. Sudah. Masih lagi orang hidup Melayu. Bila kita kritik, dia marah kita. Naik kereta, paling pecahkan kereta. Ya. Naik bas, paling cat. Masih sekarang bas ada cat. Baling batu. Itu yang saya naik jet baru-baru ni. Ya. Jangan gelak, sungguh. Bila saya naik jet, baling apa tu? Baling. Tu, tak baling lagi, baling. Ya. Gamen heboh kita baling. Ingat dia ingat. UMNO dia ingat. Sudah. Saya boleh tak ada. Saya tak gila dengan ini semua.
Saya pernah duduk penjara 6.28 tahun. Bersikal pun tak. Seluar dalam melonggar. Dan sungguh. Bukan senang tukar. Jadi kita tahu apa dia derita, apa dia susah. Tetapi kalau sudah tanya, pasal apa orang nak bagi pinjam jet sekarang? Sebab dia tahu kita nak menang. Ya. Jadi mana-mana yang di Seremban ni, dia hantar, kalau saya nak try naik jet, daftar nama saya, timbang dia. Ini menunjukkan orang UMNO tak ada modal. Apa boleh kita siap? Kejap tunggu Hadi Awang, kejap Bin Siap, kejap tunggu ni Aziz. Saya tak kejap, banyak kejap. Kejap Puan A, kejap Sainsi Khalid. Sainsi Khalid ingat, jadi je menteri besar, apa kes? Lembu. Jadi menteri besar sampai kita pening, apa dia Khalid? Dia lembu. Dia lembu korban. Saudara, Allah Maha Kaya. Sebab tu selalu kita, ustaz-ustaz tertubuh kita, ingatkan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kita gentar. Ujian kita terima dengan sabar. Dan kena istiqamah. Kenapa? Isu lembu digunakan untuk menjatuhkan kita. Sainsi Khalid masih tegak kuat. Lembu yang akhirnya tanduk ketua wanita UMNO jatuh. Jangan main. Isu sudah sebab itu kita jangan lupa isu pokok dalam perhimpunan ini. Dan saya tweet tadi sikit sebahagian daripada puisi Pak Samad Sain. Puisi itu dilakar dengan kata yang paling indah tentang perjuangan kita dan derita rakyat. Tentang pimpinan yang menggondol harta tanpa aib dan malunya. Jadi untuk perhimpunan ini dan to do justice to this great sastrawan negara, kita harus baca dengan teliti. Karena sudah keindahan soal seniman ini, dia melakar kata dengan memilih istilah-istilah yang paling tepat, pencernaan dari hati untuk memberikan gambaran yang sebenar. Tetapi apa maksud? Supaya kita ada keinsafan untuk membawa dan menuntut perubahan. Saudara tahu Pakatan Rakyat, DAP, PAS, Keadilan, apa yang diucap? Pendirian kita untuk shift paradigm, systemic shift daripada race-based politics kepada politik yang boleh membela nasib rakyat. Itu saja. Daripada politik yang mengizinkan pemimpin-pemimpin besar mengumpul, lembu pun ambil. Tak masuk akal. IPP ambil, AES ambil, syarikat-syarikat besar ambil, George Ken ambil, projek berbilion-bilion ambil. Kemudian akhirnya lembu. Apa jenis manusia macam ni? Ya. Sudah. Jadi saudara tahu hal-hal ini. Sebab itu dalam pembicaraan akhir, saya nak sentuh dan nak ulang. Sebab kalau orang tanya saudara, why? Mengapa saudara nampak begitu committed untuk membela dan pertahankan Pakatan Rakyat? Apa isu UMNO terhadap kita? MCA, MIC, tak ada apa. Gerakan langsung tak itu. Ya. Apa isu dia? Isu dia macam Dr. Mahathir. Kesian dia Mahathir. Ya, itu dia demam. Kemudian yang demam orang bagi taklimat. Dia kata, Tun, nampak Pakatan Rakyat Anwar ni nampak nak menang. Tu boleh bangun. Tak boleh. Sudah. Saya tak mau ganggu dia. Tapi yang dia nak kata, kalau kita menang, kita akan jadi pecacai dan alat pada DAP-nya. Sebenarnya saudara, yang mereka takut itu ialah kerana harta yang dirampas pada rakyat. Ya. Anak Nogori, anak muda nak kerja, keluar universiti, keluar UiTM, keluar UKM, keluar
Pusat pengajian tinggi mana sekalipun nak dapat kerja queue sekarang. Ya, berapa ramai yang belum dapat kerja? Berapa ramai yang dapat kerja gaji 1,200, 1,300 sebulan? Anak Perdana Menteri, anak bekas Perdana Menteri, kerja, projek bilion ringgit mereka ambil. Negeri ini bapak kamu punya ke? Atau rakyat punya? Syarikat petroleum, bilion ringgit. Dan untung, beli apa? Beli syarikat arak San Miguel. Kemudian Ustaz UMNO kata, hidup Melayu. Jom. Ini yang menyebabkan kita bantah. Ini kes lembu. Sudah tahu lembu? Syarikat lembu. Anak menteri. Gaji RM30,000. Yana kerja, lembu jaga. Guna rendam, nala anji, RM30,000 sebulan. Umur 24. Sudah tak? Kalau bapa dia kaya bagi ke anak dia, itu bukan soal kita. Ini ada batas, kita tak boleh petikai. Ini wang kerajaan. Mana boleh ambil? Ini saya kata pemimpin-pemimpin UMNO begini, no sense of shame. Tak ada rasa malu, tidak ada maruah. Bila kita tanya, hidup Melayu. Gula naik, hidup Melayu. Minyak naik, hidup Melayu. Batal PTN, hidup Melayu. UiTM habis. Siapa kata UiTM habis? Saya sudah percaya. Percaya cakap saya. Kita menang, insya-Allah. Kita tingkatkan mutu pendidikan negara kita, termasuk UiTM. Tak ada timbul diskriminasi. Apa salahnya? Dia kata, oh, tengok. Anwar nak bagi semua pada China, India. Dia buat apa? Sudah, China bukan semua anak tokai judi. Genting. Cina yang ramai ini ada hak dia. Dia rakyat kita, dia sokong kita, dia tahu derita kita. Apa salahnya kita bagi majoriti orang Melayu dapat, anak Cina yang layak kita bagi, anak India yang banyak kita bagi. This is a new Malaysia, a just Malaysia. Tak samainlah politik bangsa dan kaum gitu rupa. Ya. Ini sudah harus ingat. We will fight them hard, and insyaAllah we will win. Kerana apa? Kerana selamatkan negara kita. Sebab itu saya kata, apa yang kita dapat? Saya kata selamat. Supaya ini soal kaum. Kita kaum. Nak lagi mana? Saya nama Anwar. Ustaz Hadi. Kita Melayu, Islam. Tak boleh lari. Kita bangga dengan budaya kita. Kita bangga dengan bahasa kita. Kita mau perkasa bahasa. Bila saya dengar puisi sama Said, saya dengar dengan tekun. Bila dia duduk, saya minta teks. Terus saya tweet. Sebab saya hargai mutu bahasa, pemikiran dan seni yang tinggi. Ya. Ini pemuda UMNO. Hidup Melayu. Boom. Cat. Hidup Melayu tunjuk punggung ke Ambiga. Ini Melayu paling tidak ada maruah dan akhlak. Ya. Sudah. Sebab itu saya kena ingat, ini isu pertama. Sebab itu paling susah dia fikirkan. Bagaimana nak pecahkan kekuatan kita di antara tiga parti. Kedua, program kita. Orang tanya, nak menang untuk apa? Pasal apa nak ada pilihan raya bersih? Kerana ini selagi dengan pendirian. Pilihan raya bersih bermakna media yang bebas. Oh, pilihan raya bersih, kira nama betul. Tetapi media tidak bebas. Tak ada bagi ruang langsung. Tidak 1 minit. Saya kata Datuk Najib jangan bimbang. Kita perintah, kita bagi you banyak masa sebagai ketua pembangkang yang baru. Ya. Langkah pertama, jangan kita lama. Hari pertama. 24 jam lepas kita menang, insya-Allah Pakatan Rakyat akan umumkan harga minyak seluruh negara diturunkan. Dan kita kerahkan seluruh media pergi ke rumah Datuk Najib pergi interview. Datuk Najib? Ya. Tahniah sebagai ketua pembangkang yang baru. Baik. Kita nak Datuk Najib bagi komen. Apa komen Datuk Seri Najib tentang pengumuman sebentar tadi harga minyak diturunkan?
Dia tak boleh kata no comment. Dia kata membangkang. Kalau dia sokong, orang UMNO marah, memang tak guna. Baru sehari kemudian sokong kerajaan. Kalau tak sokong, rakyat akan marah. Kamu dulu Perdana Menteri tak jaga rakyat, sekarang kerajaan baru jaga rakyat, kemudian bantah. Tak boleh juga. Jadi dia tanya, nak kena bagi komen sekarang? Ya. Minta tempoh saya nak bincang dengan Rosmah dulu. Jadi saudara, media kita akan tukar. Bagi kebebasan, ruang. Dia nak komen, dia boleh komen dan akan disiarkan dalam televisyen dan radio. Dan kita ulang. Why? Because we have integrity. We have the confidence to deal with them. Kita tak mampu, insyaAllah kita boleh buat. Sebab itu, dia boleh. Denya belanjawan semua ada. Tak Hadi ada, Dikit Siang ada, Dani Luk, semua ada. Datuk Kamur Baharin, semua ada dalam parlimen. Entah komen. Belanjawan Pakatan Rakyat tidak tanggungjawab. Negeri-negeri Pakatan Rakyat dikata dan begitu merusakkan ekonomi negara. Negara akan bankrupt dan muflis. Kau bagi kita. Dah habis tu, speaker pergi dia kata, Najib, teruk sungguh kau bagi, no? Dia senyum. Saya kata, kita debat. Saya cakap macam tu je, Azmi, debat. Ini orang muda. Saya kata, okey, kalau tak mau debat, hari Isnin saya jawab, you datang, kita bahas. Dia angkat beg, ciao. Yang boleh pergi, serang kita. Sudah nak jadi, sebab tu saya kata, nak jadi pemimpin, kita kena debat. Tidak mudah. Ada orang kata, saya berdebat soal ekonomi, soal minyak dengan Sabri Cik mudah. Tidak, saya tidak overconfident. Saya prepare. Saya panggil, saya tengok teliti. Saya tengok Venezuela, Iran, Arab Saudi. I have to study. Dan Sabri Cik pun study. Sampai berbuih pun. Ya. Jadi Datuk Najib dia Perdana Menteri. Dia ada maklumat. Kita tak ada pilihan. Mitt Romney dengan Obama 3 kali debat. Ya. Dia President of the United States of America. Yang dia kata most powerful man. I don't care. You are a candidate masa elections. Dengan Najib macam tu, you are the Prime Minister, yes. But you are a candidate for the Prime Minister. You debate with me. Please, debate with me. Tapi tak ada. Baik. Tadi disebut pendidikan percuma oleh Tugu Hadi Awang. Dan saya nak ulang. Kita dapat perkiraan. Saya masih ingat saya boleh jumpa Tayyip Erdogan. Dia tanya. Elections bila? Saya kata dekat. Nak buat apa? Pertama, turun harga minyak. Dia kata, boleh lah you. Kami tak ada minyak. Yang kedua saya kata, pendidikan percuma. Ini saya dengan yang baju merah tu, yang cantik itu Azizah. Tengah Taib, kemudian Azmin dan Saifuddin. Baik. Kemudian dia tanya. Saya kata, my dear brother Taib, dia ambil masa 2 tahun untuk batalkan PTPTN Turki. Saya kata, insyaAllah, if elections is held in 2012, kita akan batalkan PTPTN tahun ini juga. Dan kita mampu buat begitu. Why education? Tahu tak masalah yang paling besar yang dianggap contentious issues yang dalam debate dan keresahan di antara Melayu, Cina, kerajaan dan parti-parti politik Cina? Ini soal pendidikan. Tak ada tempat, tak diberi layanan. Jadi saya kata dengan sekaligus kita tolong rakyat tanpa mengira kaum. Dan ini pendidikan percuma, democratization of access to quality education dari primary sampai university. Tidak membawa ini cukai kereta. Oh, dia kata bankrupt. Sudah. Yang kita bagi sekarang ni AP kepada siapa? Ya, bukan Tauke aja, ketua wanita, ketua UMNO bahagian, ketua pemuda UMNO itu sebab hidup Melayu AP. Hidup Melayu pemilik taksi. Dan tu hidup Melayu mana? Saudara, pemandu taksi ni tidak ada yang kaya atau tak? Tidak ada yang kerja senang pemilik taksi. Ada yang ada. Ya, okay. Kalau nak dapat pemilik taksi, sokong Pakatan Rakyat. Kalau tidak, 4 tayar. Barisan Nasional 4 tayar. Kita bagi permit.
we support. Ni bagi benar. Bekas menteri, keluarga menteri, kroni pimpinan. Ada yang 200, ketua UMNO bahagian 250 permit taksi. Sudah. Stop this nonsense. Sudah cukuplah. Ini sudah bila orang Cina kritik, kita kata, Melayu, hidup Melayu. No. Orang Melayu jangan defend corruption. Orang Melayu kalau ada budaya, ada akhlak, dia akan bersama menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa. Saya sebut AP. Satu AP harga 50 sen. Mercedes di Sarawak harganya 50,000 AP. Maknanya you bagi kepada ketua UMNO bahagian, satu harga 50 sen, tak 50 sen. Tak boleh buat kerja apa? Ada 50,000 ringgit. Pasal apa nak bagi dekat dia? Kita nak ambil balik AP ni, tender, dan estimate kita dapat 2 bilion ringgit untuk kerajaan. Maknanya kalau saudara nak beli Rolls Royce, you bayar. Kita tak akan bagi apa-apa pertimbangan. Bayar, mahal. Mercedes, important. Tapi kalau locally manufactured atau reconditioned cars, itu tentunya lebih murah. Ya, baik, kereta Jepun ke, kereta Jerman ke, tak ada dia. Jadi apa yang kita nak buat, kita akan turunkan cukai excise. Cukai excise. Bila saya sebut cukai excise diturunkan 20%, seorang wanita UMNO Kedah, dia kata, mana ada cukai excise? Ini Datuk Seri Anwar bohong. Anwar Ibrahim ni memang kaki bohong. Dia kata nak turunkan cukai excise. Mana ada cukai exercise? Tidak ada cukai exercise. Mak Minah, oi. Kalau kamu nak exercise, larilah sepanjang padang. Aku tak cukai kamu. Yang kita nak cukai ni cukai excise 20%, agak turun. Jadi bagi saudara di Seremban, Negeri Sembilan, kawan-kawan kawasan dan persekitarannya, saya nak bagi tahu, kalau nak beli kereta, tangguh sehingga selepas pilihan raya. Karena kalau beli sekarang, kalau nak derma kepada kerajaan, silakan. Kalau nak derma kepada kerajaan, silakan, boleh bayar lebih. Tapi kalau nak kereta yang diturunkan cukai excise, beli selepas pilihan raya, insya-Allah. Saudara, ini sebahagian kita. Ada orang kata, will this make our country bankrupt? Dia kata, tak. Kita ada kira ni. 2 bilion ini ambil daripada AP ini akan menampung kehilangan pendapatan dari cukai excise. Permit taksi itu akan membantu kita kerana meningkatkan keupayaan pemandu-pemandu taksi yang boleh kita kumpulkan dalam koperasi dan syarikat. Sudah percaya? Saya nak beritahu. Ya. Ada orang tanya pasal derita. Memang betul. Tapi saya masih ingat kawan-kawan kita, termasuklah siang di sini ada Tugu Ni Aziz, Tugu Hadi Awang juga. Selalu bila jumpa Azizah dan keluarga saya masa derita, selalu kata sabar. Ada juga Tugu kata ada hikmahnya. Kita nak telan pahit sudah. Siapa mahu diaitkan tiap hari? Siapa mahu kena pukul setengah mati? Siapa mahu pakaian paling lusuh dan makanan paling susah? Orang tidak mahu. Tetapi guru itu mengingatkan saya, Anwar, kena ingat. Ini semua ada pengajarannya. Kamu tahu apa dia arti derita, apa arti miskin, apa arti susah makan, apa arti pakaian lusuh, apa arti sakit, apa arti dizalimi. Seandainya kamu dan kawan-kawan pergi ke Putrajaya, jangan izinkan mana-mana rakyat negara ini rasa derita dan dizalimi. Saudara, sebab itu saya dalam politik ini, saya bicara dari hati. Saya bicara dari hati. Saya bicara dengan keyakinan bahawa kita mampu berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan kita tidak boleh pertahankan lagi kezaliman dan penghinaan. No more. Eksploitation, harlot, parlot. Itu Perancis. Exploitation of man by man. No more. No more injustices perpetrated against men. Jadi saya ingat dan ada semangat baru. Huaren,
Malay ren, Intor, Dayak ren, Kadazan ren, 我们都是一家人. Memang bagus. Melayu bertepuk walau dia tak orang faham. Kerana dia tahu saya sebut satu yang baguslah untuk dalam bahasa Cina. Jadi saudara, kita berikan senarai yang kita nak buat. Minyak turun, itu madu. Kereta turun, itu madu. Pendidikan percuma, itu madu. Gaji semula IAS, itu madu. Rasuah meningkat, itu racun BN. Harga minyak, harga gula meningkat, itu racun BN. Penipuan pilihan raya, racun BN. Jadi, madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. Okey, boleh ya? Okay. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu mana satu pilihanku. Tak apa kuat dah sebenarnya. Ini nak menang pilihan raya macam mana? Sekali lagi. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Ini kalilah. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan balik dulu tuan-tuan, jangan bergerak dulu. Kita ada acara istimewa pada selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu, saya nak juga memberitahu beberapa pengumuman sebelum acara kita ini. Dan saya juga memohon barisan pimpinan tertinggi berbaris di belakang pentas kita ini. Sebentar lagi kita mempunyai satu acara yang istimewa. Dan sementara itu saya umumkan himpunan hentikan keganasan kerajaan, iaitu yang ramai mati dalam lokap dan tembakan polis, akan diadakan pada hari Ahad 9 Disember 2012 pada pukul 2 petang. Dataran Merdeka. Ya, 9 Disember 2 petang, Dataran Merdeka, datang ramai-ramai. Pelancaran kempen akan dilaksanakan pada 6 November 2012. Selasa di Bar Council Auditorium. Jemput datang beramai-ramai ya. Inilah dia barisan kepimpinan kita, di mana barisan ini kita akan sama-sama melancarkan dengan rasminya bermula daripada Negeri Sembilan, bermula daripada Seremban. Kita akan melancarkan Himpunan Kebangkitan Rakyat yang berakhir di Stadium Bukit Jalil. Menurut bamat kita, kalau tak dapat dalam Bukit Jalil, luar Bukit Jalil. Setuju? Mana suara rakyat? Reformasi! 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 Lawan tetap! Kita sama-sama bernyanyi, tuan-tuan. Mari jang mari gaungkan suara, anak negeri kita berubah. Ubah dan ubah. Mari jang mari kita anak negeri bersama berjuang demi rakyat. Mari jang mari kita anak negeri bersatu suara, kita berubah. Mari jang mari kita anak negeri bersama berjuang
Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, bermulalah dengan rasminya pelancaran kebangkitan rakyat. Reformasi! 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 Ubah sekarang! Ubah sekarang! Ini kalilah Datuk Lajim Ukin. Ini kalilah wakil daripada Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan demikianlah ya acara kita pada malam ini. Dan mohon maaf ya pada malam ini, tetapi dengan hujan yang lebat kami sangat terharu dengan apa yang telah tuan-tuan tunjukkan, kesetiaan tuan-tuan kepada Pakatan Rakyat. Moga-moga dengan kebanjiran rakyat ini akan menjadikan Pakatan Rakyat menuju dengan tenang ke Putrajaya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Takbir! 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 Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.